Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pagi ini saya akan bagi tip bagaimana kita cuba mengatasi masalah takut dalam bisnes. Overcoming fear in business. Jadi kita faham bahawa fear atau perasaan atau rasa takut itu adalah fitrah alamiah manusia. Setiap manusia sejak zaman batu dulu mereka mempunyai rasa takut menghadapi, umpamanya pada zaman batu dan zaman dulu, menghadapi umpamanya binatang-binatang buas yang boleh mencederakan atau menyebabkan kematian. Jadi sentiasa mereka rasa takut dan rasa selalu kena melihat di depan atau di belakang atau di kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi inilah perasaan takut yang dibawa daripada zaman dahulu ke sampai sekarang. Tetapi cabaran zaman sekarang bukanlah binatang buas yang akan memakan kita, tetapi cabaran-cabaran di zaman moden ini adalah berlainan. Rasa takut itu kita beralih kepada rasa takut. Umpamanya bagi orang yang buat bisnes, rasa takut tentang bisnes. Tetapi ada orang yang mempunyai masalah psikologi, umpamanya dia takut kepada height, agoraphobia, dia takut kepada yang tinggi. Ada yang takut kepada ular, ada yang takut. Jadi takut ini adalah sesuatu kalau dibawa ke tahap yang serius, ia akan menjadi satu fobia dan akan menjadi satu masalah besar dari segi psikologi. Dan ramai orang moden oleh kerana mereka tidak dapat mengatasi masalah takut dari segi aspek pribadi mereka, terbawa-bawa dalam perasaan takut ini sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak boleh melakukan apa saja yang perlu untuk mengatasi masalah atau perasaan takut itu. Jadi bagi pagi ini saya akan bincangkan bagaimana kita nak insya-Allah mengatasi masalah rasa takut dalam bisnes. First, kita kena faham bahawa rasa takut dalam bisnes, takut bankrupt, takut gagal, takut macam-macam yang bersangkut paut dengan bisnes ini, takut ditomah oleh keluarga, takut umpamanya tidak ada cukup wang, takut umpamanya kalau kita gagal bisnes, kita mungkin kena jadi golongan gelandangan di tepi jalan dan sebagainya. Kadang-kalanya realiti-realiti ini selalu dibesar-besarkan dan perlu kita olah balik kata hati kita atau our internal strength. Bagaimana kita nak melihat ini dari segi perspektif realiti yang sebenarnya. Realiti yang sebenarnya, orang-orang yang bankrupt pun dia masih hidup lagi, cuma dia dicop bankrupt. Tetapi banyak orang yang bankrupt pun akhirnya menjadi jutawan-jutawan yang berjaya. Dan ramai usahawan-usahawan yang menjadi bilioner pun mereka ini datang daripada kegagalan-kegagalan menjadi orang-orang bankrupt. Jadi tak semestinya bankruptcy itu menjadi satu halangan ke arah kejayaan bisnes. Kegagalan dalam bisnes itu lumrah. Sebab kalau kita cuba 9 bisnes atau 10 bisnes, 9 kali mungkin kita gagal. So, realiti dalam perniagaan ialah kalau kita lihat daripada statistik, syarikat yang dibuka, syarikat-syarikat kecil lah. Kalau 10 buka, 8 akan tutup kedai dalam masa setahun. Maknanya 80% casualty rate in the first year. Dan daripada 1 tahun ke 5 tahun, tinggal daripada 10 hanya tinggal 1. Ataupun ada statistik menunjukkan daripada 100 itu hanya tinggal 5 sahaja yang bertahan 5 tahun ke atas. Jadi memang lumrah dalam dunia perniagaan itu sudah pasti kita akan menghadapi cabaran, kegagalan. Tetapi kita kena beranikan diri kita sebab kita lihat dari segi aspek positif. Dan bagaimana kita nak lihat dari aspek positif? First, kita lihat what is the worst outcome. Apa dia yang akan menggurunkan kita dari segi bisnes, kita buat bisnes ini. Ada tak kita tak cukup makan ke? Ada tak kita terpaksa menjadi golongan gelandangan ke? Adakah kita tidak? Sebiasanya, mungkin kita akan menjadi seorang yang tidak cukup keuangan untuk beberapa tahun. Sementara itu kita boleh mencari jalan-jalan keluar, menjalankan bisnes-bisnes yang kecil tanpa modal yang besar. Umpamanya kita buat restoran, gagal. Mungkin kita tak boleh masuk bidang restoran sebab mungkin kita jenis yang tak boleh buat restoran sebab kita tidak ada passion dan kita tidak ada kekuatan dalam menjalankan bisnes restoran. Mungkin kita kena fikirkan, bisnes apa? Dan modal kita dah habis.
So kita boleh buat umpamanya bisnes-bisnes seperti dropship, online business yang mungkin tidak memerlukan modal yang besar. Dan di sini kita boleh membina pendapatan yang mungkin sederhana besar dan akhirnya cukup modal untuk buat bisnes kedua. Mungkin bisnes kedua bukan bisnes restoran, mungkin bisnes kedua mungkin bisnes yang lebih kita berminat. Umpamanya contoh, kita jual produk-produk kesihatan. Jadi kita menjadi seorang yang peka kepada kesihatan, cari ilmu tentang kesihatan holistik, tentang apa dia kebaikan-kebaikan, dan akhirnya kita mempunyai ilmu dan kita mempunyai produk. Dan produk ini mungkin kita ambil secara wholesale online, dan selepas itu kita jual dengan keuntungan 100 ke 200%. Dan selepas itu kita bina network kita, dan daripada situ mungkin satu hari nanti kita akan jadi jutawan dalam bidang produk kesihatan, ataupun produk umpamanya pelancongan, atau membuka resort, apa saja yang kita rasakan sesuai dengan jiwa kita. Tip yang kedua ialah kita selalu memupuk kata hati kita, our inner speech. Kata hati kita itu selalu akan berdenyut, dan pemikiran itu akan naik daripada hati kita kepada pemikiran subconscious kita dengan kata-kata yang negatif, yang menakutkan. Umpamanya hari itu tak ada bisnes, kita kata, alamak tak ada bisnes, alamak tak ada bisnes. Jadi alamak ni akan dibesar-besarkan sehingga alamak tak ada bisnes, aku lingkup. So bila kata hati itu sudah diprogram, aku lingkup dengan secara sebenarnya kita menghantar signal kepada alamiah bahawa aku akan lingkup. Jadi itu akan menjadikan sesuatu yang biasanya jadi satu realiti. So untuk mengatasinya kita kena olah balik. Bagi seorang Muslim dia tak ada masalah. Dia boleh, bila dia berhadapan dengan perkataan ataupun kata hati yang negatif, dia boleh istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun dia boleh menggunakan zikirullah, alih pandangan itu kepada pemikiran kepada Allah, la ilaha illallah. Ataupun dia tidak umpamanya gunakan asmaul husna, seperti umpamanya Allah itu sentiasa maha pengampun dan maha mencintai. Umpamanya dalam ayat Quran ada ghafurul, Allahu ghafurul wadud. So kita boleh, itu nama-nama Allah, asmaul husna. So kita balik kepada dalam kata hati kita, ya Allah, ya Ghafur, ya Wadud, ya Allah, ya Ghafur, ya Wadud. Katakan secara internalization. Jadi kita mula lupa kepada ketakutan yang kita berhadapan itu. Dan selepas itu baru kita, bila kita dah tenang dan tenteram, take a deep breath, hold for a while, lepas tu fikir yang positif tentang apa yang kita boleh rencanakan hari itu, some small step untuk menentukan bahawa kita boleh dapat bisnes sedikit. Umpamanya hari itu kita tak ada bisnes, so kita kena ada list phone number yang banyak, buat cold call, buat FBX, buat saja umpamanya Instagram, buat umpamanya worst come to the worst, buat car boot sale, buat kat pasar malam, whatever. You think something and then implement in some small step. Dan bila kita buat secara berperingkat secara itu, kita dapat menghakis rasa takut sedikit demi sedikit, dan insya-Allah dapat mengendalikan bisnes kita dengan berani, dengan gagah, dengan penuh keyakinan bahawa rezeki Allah itu tiada had bagi mereka yang mencari. InsyaAllah. InsyaAllah, cubakan jadikan diri kita yang baik, bantu orang lain jadi baik, dan jadikan dunia ini baik sebagai Khalifatullah. See you at the peak of success, insyaAllah.